Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan sambung bagaimana nak mendarab dua matriks. Baik, kalau kamu tengok situasi sebelum ni dalam kes jualan kipas berdiri, kipas siling dan kipas dinding tu di sebuah kedai, sama ada dijual di kedai ataupun dalam talian. Baik, kita tengok balik cerita tu. Okay, ini ialah bilangan jualan kipas pada bulan Mac. Ini semua ni. Yang ni. Ya. Hmm. Okay, yang ni. Ini ialah jualan kipas angin pada bulan Mac. Baik. Dan di mana? Di kedai dan dalam talian. Okay, ditulis dalam bentuk matriks seperti disusun dalam matriks P. Baik, katalah komisen bagi setiap jualan unit kipas-kipas ini, misalnya kipas berdiri dibagi kat sini, kipas berdiri komisen jualan dia RM25. Kalau kipas ceiling, komisen jualan dia RM30. Dan kalau kipas dinding, komisen dia RM20. Jadi kita boleh mendarab komisen-komisen ini dengan berapa unit jualan. Okay. Dan kalau kita buat matematik biasa, kita akan darab aja bilangan unit kipas dijual dengan komisen. Campur bilangan unit kipas dijual di kedai, darab komisen. Macam tu. Sama juga, ini pun sama. Ini untuk kipas dinding. Dan akhirnya kita dapat jumlah komisen yang diperolehi daripada jualan di kedai. Baik, itu kalau dalam bentuk matematik biasa. Begitu juga sama kesnya dengan jumlah, kalau kita nak cari jumlah komisen yang diperolehi daripada jualan dalam talian 3 jenis kipas tadi. Misalnya ni ada 5 kipas berdiri dijual dalam talian. Berapa komisen dia? RM25. Ini ada 10 kipas siling dijual komisen RM30 pada setiap satu unit. Yang 4 ni ialah kipas dinding, komisen dia RM20 bagi setiap unit dan ini jumlah yang kamu akan dapat. Ini ialah cara pengiraan biasa. Baik. Dalam matriks, dalam matriks komisen tadi, cerita komisen tadi, kita boleh tulis dalam bentuk matriks lajur K. Kita namakan dia matriks lajur. Sebelum ni kamu dah tahu matriks lajur ni ialah matriks dengan satu saja lajur. Satu saja lajur. Itu sebab kita panggil dia matriks lajur. Jadi 25 ni komisen tadi lah. 25 komisen untuk kipas, satu jenis kipas, 30 ni pun sama, 50 ni, 20 ni pun sama. Jadi macam mana kita nak mendarab P dengan K? P ni ialah jualan kipas pada bulan Mac, K ni ialah komisen. Okay. Baik, ada dua matriks dekat sini. Matriks pertama ialah bilangan kipas yang dijual di kedai dan dalam talian pada bulan Mac. Dan ini ialah komisen. Okay. Dalam matriks, macam mana kita nak mendarab dua matriks ni? Okay. Caranya ialah kamu mendarabkan setiap baris ni dengan setiap unsur dalam lajur. Kita ada dua baris, maknanya baris kedua pun kita kena darab dengan lajur yang sama. Okay, lepas ni cikgu akan tunjukkan macam mana nak mendarab dua matriks. Jadi PK dikenali sebagai pendaraban matriks P dengan matriks K dan jawapan kita ini ialah jumlah ataupun hasil darab dua matriks itu. Ini sebenarnya ialah jumlah komisen yang kita dapat tadi. Jumlah komisen melalui jualan kipas di kedai dan dalam talian. Itu nombor saja, tapi kita kena tahu macam mana aplikasi dia. Baik. Secara konsepnya, tuan-tuan masuklah. Okay. Secara konsepnya, untuk mendarab dua matriks A dengan B, ada dua matriks yang kita nak darab ni. Prinsip pertama yang kena betul ialah bilangan baris matriks A dan bilangan lajur matriks B mesti sama. Bilangan lajur matriks A mesti sama dengan bilangan baris matriks B. Dan peringkat bagi hasil darab dua matriks itu nanti kita akan dapat daripada bilangan baris matriks A dan bilangan lajur matriks B. Okey, macam ni, nak faham senang macam ni. Katalah kita ada matriks A dan kita ada matriks B, kita nak darab dua matriks ni, A dengan B.
Baik, semak dulu peringkat. Ini ialah langkah pertama apabila kamu nak mendarab dua matriks. Okay, bila kita nak darab dua matriks, itu langkah yang pertama. Apa dia langkah yang pertama? Kita semak peringkat dahulu. Baik, katakanlah matriks A ni peringkatnya ialah M darab N. Okay, ini ialah baris, bilangan baris. N ni ialah bilangan lajur. Okay, N ni apa? N ni pun sama. Ini bilangan baris. Ini P ni bilangan lajur bagi matriks B. Okey, semak peringkat, boleh tak boleh A dengan B ni didarabkan. Kita tengok bilangan lajur. Okey, tengok bilangan lajur matriks A mesti sama dengan bilangan baris matriks B. Maknanya ni, nombor ni, 2 ni mesti sama. Bila sama, baru boleh darab. Kalau tak sama, tak boleh darab. Okay? Bila dah sama ni, bilangan lajur matriks A dengan bilangan baris matriks B sama, baru boleh pergi ke peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua ni, okey, jawapan kita nanti, jawapan kita A darab B ni, macam mana kita nak tahu peringkat dia? Jawapan kita ni peringkat berapa? Okey, bilangan baris matriks A dengan bilangan lajur matriks B ni akan bagi tahu kita peringkat jawapan kita. Jadi dekat sini peringkat jawapannya ialah M darab dengan P. Macam tu. Okey, tengok tengok contoh. Tengok contoh dulu. Baik, ada dua matriks, matriks C dengan matriks D. Okay, matriks C 83, matriks D ni 1 2 negatif 2 5. Soalan tanya, tentukan sama ada pendaraban CD dan DC boleh dilakukan ke atau tidak? Kalau boleh, nyatakan peringkat hasil darab matriks itu. Okay, kita cuba satu-satu dulu. Cuba tengok. Yang pertama CD. CD. CD maksudnya apa? C darab D. Okey, cikgu letak matriks 8, 3. Lepas tu D ni 1, negatif 2, 2, 5. Okey, baik. Apa dia langkah pertama yang kita kena semak? Kita kena semak peringkat. Langkah pertama yang kamu kena semak ialah peringkat kedua-dua matriks. Okey, matriks pertama ni berapa baris, berapa lajur? Ada berapa ni? 2 baris, 1 lajur. Betul tak? 2 baris 1 lajur. 2 baris 1 lajur. Peringkat matriks D ni berapa? 2 baris 2 lajur. 2 baris 2 lajur. Okey. Boleh ke tak boleh dua matriks ni kita darabkan? Cuba cek ni. Bilangan lajur matriks C dengan bilangan baris matriks D sama tak? Tak. Tak. Kalau tak, maknanya C dengan D tidak boleh didarabkan. Step pertama tu dah tak lepas. Okay, C dengan D tak boleh didarabkan kerana bilangan lajur matriks C tak sama dengan bilangan baris matriks D. Dalam arti kata lain, pendaraban CD tidak boleh berlaku. Okay, jadi yang CD ni tak boleh darab. Okay, cuba DC pula. DC. Okay, letak matriks B, 1, negatif 2, 2, 5. Okey, matriks C belakang dia pula. 8, 3. Okey. Langkah pertama kalau sebelum kita nak mendarab ialah kita kena cek apa? Peringkat. Okey, tengok peringkat D. Peringkat D ni berapa? 2 dan 2. Okay, peringkat C ni berapa? 2 dan 1. 2 dan 1. Bagus. Okey. Sekarang ni tengok bilangan lajur matriks D dengan bilangan baris matriks C sama tak? Sama. Sama. Okey, kalau sama bagus. Kalau sama maksudnya D dan C boleh didarabkan. Itu di step yang pertama mesti pastikan dulu peringkat tu. Boleh darab. Jadi D C ni boleh didarabkan. Okey, ingat itu. Baik, sekarang kita pergi tengok contoh ke-16. Macam mana? Sekarang kalau dah boleh darab, macam mana caranya kan? Cikgu tunjukkan dulu konsep ni, lepas ni cikgu akan tunjukkan teknik dia, teknik yang cikgu nak senang ingatlah. Okay. Kita tengok, kalau dua matriks ni A dengan B, yang soalan kata ni matriks A, ni matriks B
Okey. Sekarang ni hitung A darab B. Hitung A darab B. Kita susun dulu matriks kita. Jadi A kita 2, 3, 1, 5 darabkan dengan B kita 6, negatif 7, negatif 2, 1. Okey, ini matriks A darab B. Boleh tak dua matriks ni didarabkan? Kita cek peringkat dulu. Okay, cek peringkat dulu. Ni peringkat berapa ni? 2 dan 2. Ini pula 2 dan 2. pun sama juga. Okey. Terus, dan sekarang ni kita cek ni tengah ni. Tengah dengan yang ujung ni sama. Ataupun bilangan laju matriks A dengan bilangan baris matriks B ni sama. Okey, maksudnya dia boleh didarabkan. Dan jawapan kita kalau boleh didarabkan, maksudnya jawapan kita peringkatnya ialah 2 darab 2. Maksudnya kita akan ada jawapan ada 2 baris dan 2 laju. Ada 4 jawapan kat sini. Ada 4 tempat. Jawapan kita peringkatnya berapa? 2 kali 2 juga. 2 dan 2 juga. Yang hujung ni akan menentukan jawapan kita peringkat berapa. Jadi kita kena carilah jawapan. Apa jawapan dekat yang sini semua. Yang pertama kedua. Okey. Kita nak cari jawapan dekat sini dulu. Ni kat sini. Yang pertama ni, tempat pertama. Ini ialah tempat A11, betul? Betul tak? Betul. Itu ialah unsur 11. Jadi sekarang ni kamu pergi dekat matriks kita tadi, pergi dekat baris pertama. Okey. Duduk mana ni? Duduk warna kuning ni. Okey. Baris pertama, matriks pertama darab dengan laju pertama matriks yang kedua. Okey. Boleh tak ni? Boleh tak katanya? Belum lagi, baru lagi kan? Okey, A11 sini maksudnya kita darab baris pertama matriks pertama dengan laju pertama matriks yang kedua. Itu sebab kita dapat ni. 2 darab dengan 6. Lepas tu ada 2 nombor, maksudnya kita campur dengan 2 darab dengan negatif 2. Kita akan dapat nombor yang pertama. Okay, ni konsep dulu eh. Nanti kalau kamu confuse, lepas ni kita tengok teknik pula. Okay, ini tempat apa? Yang ini tempat A baris pertama, laju kedua, A12. Maknanya kamu kena darab baris pertama dengan laju kedua. Situ. Jadi ada 2 unsur dekat situ. Kamu kena darab unsur pertama dengan unsur pertama. 2 darab negatif 7, darab 3 darab 1. Dapat yang ni. Tempat yang ni tadi. Tempat yang kedua tu. Tempat sini. Tempat yang kedua. Tempat yang ketiga pula. Tempat yang ketiga ni, ini ialah A berapa? A21. Maknanya kamu kena darab baris kedua matrik pertama dengan laju kedua matriks kedua. Jadi dia akan jadi yang ini. Baris kedua matriks pertama dengan laju pertama matriks kedua. Kita dapat yang ni. Jadi apa unsur yang ada dalam tu? Unsur yang ada dalam tu kamu darabkan 1 dengan 6, 5 dengan negatif 2. Kita tahu ni mesti ada yang dah start pina-pina ni kan. Tak apa. Kita pergi pada unsur yang keempat kat sini. Unsur yang keempat ni duduk dia ialah A baris kedua, laju kedua. Maknanya dia mendarab apa tu? Baris kedua matrik pertama dengan laju kedua matriks kedua. Jadi nombor pertama darab nombor pertama, darab nombor pertama, dan nombor kedua darab nombor kedua, lepas tu kamu campurkan. Macam tu. Okey? Ini ialah konsep dulu. Okay, konsep. Lepas ni cikgu tunjukkan teknik. Boleh kita teruskan? Boleh. Boleh? Pernah jumpa pendaraban matriks ni? Pernah tak jumpa? Tak. Tak, ni first time. Okay, tak apa.
Cikgu tunjukkan kamu kaedah. Teknik teknik lah kita ni nak mudah ingat matematik kita tengok teknik. Okey, kita jawab soalan yang pertama ni dulu. Hasil darab G dengan E. Okey, tuliskan matriks G dulu. Matriks G yang ni ini 4, 3, E dia ni 5, -4, -1, 8, 0, 7. Okey, darab dua matriks ni. Baik, cikgu nak ajar kamu satu teknik, nama dia teknik gigi buaya. Okey, teknik gigi buaya. Katalah cikgu lukis gambar buaya kan. Gambar buayanya mulut ni lah. Okey, ni muka dia, mata dia. Okey, ni gigi dia. Belum. Ini agaknya buaya lah ni. Okey. Buaya ni ada dua biji gigi. 2 batang ke 2 biji? Dua batang lah. 2 batang gigi. Atasnya ada 2, bawah ni pun dia ada 2. Ni gigi buaya. Untung buaya punya gigi taklah macam ni. Baik. Bila buaya ni tutup mulut, ni ada gigi yang pertama, ni gigi yang pertama bawah, ni gigi yang kedua, ni gigi yang kedua bawah. Okey. Baik. Bila mulut buaya ni tutup, gigi yang pertama akan jumpa terkatup dengan gigi yang pertama. Okey. Gigi yang kedua akan jumpa, bila tutup mulut tu dia akan jumpa dengan gigi yang kedua. Okey, kita ingat ni ingat cerita pasal mulut buaya ni. Baik. Sekarang ni dia suruh kamu darab G dengan E. Okey, G dengan E. Kita kena step pertama apa, kita kena semak dulu. Boleh ke tak boleh darab. Okey. Berapa peringkat G ni berapa? 1, 2. 1 darab 2. Peringkat 2 E ni? 2, 3. 2, 3. Okey, bagus. Sekarang ni dia boleh darab kan? Boleh darab sebab tengah ni sama. Bilangan laju dengan bilangan baris ni sama. Kalau sama boleh darab. Jawapan kita kena sediakan tempat ialah 1 darab 3. Ujung ni ialah jawapan kita nanti. Maknanya kalau kita sediakan tempat, kita kena ada satu baris 3 laju. Betul? Kalau kita buat matriks tu maknanya kena ada 3 jawapan. Kat mana jawapan dia? Sini 1, 2, 3. Sebab dia 1 darab 3 kan? Okey. Sekarang ni ambil matriks kamu. Ni kaedah dia, kaedah gigi buaya ni. Ambil matriks kamu. Kita letak dalam jadual macam ni. Matriks yang pertama ni letak dekat bawah ni. 4, 3. Okey, matriks yang kedua ni letak dekat atas ni. 5, -4, -1, 8, 0, 7. Okey, tengok. Terlebih pula. Sekejap. Padam dulu. Yang ni. Okey. Baik. Sekarang kita pakai mulut buaya ni. Teknik mulut buaya tu. Okay. Mulut yang pertama ialah kita darab 5 -4 dengan 4, 3. Mulut yang macam tu. Jadi ada 2 gigi kat situ kan? Ada 2 gigi dekat situ. Apa dia? Satu ni gigi dia 5 -4. Satu lagi gigi dia 4, 3. Jadi satu jawapan kita yang kita nak tulis kat sini, dekat sini, sini, ialah bila tutup mulut hijau ni, bila kita tutup mulut hijau ni, 5 ni akan darab dengan 4, -4 ni akan darab dengan 3. Jadi jalan kerja dekat sini macam mana? 5 darab dengan 4 campur apa dia? Satu jawapan dah dapat dah. Okey. Cuba tengok mulut yang kedua pula. Cuba tengok mulut buaya yang kedua. Yang mana? Ni dengan ni juga. Dengan ni. Alamak. Sekejap. Jadi gelap tak gambar dia. Cikgu pakai pen je lah. Okay. Tengok mulut buaya ni pula. Yang ni dengan ni. Ni ini dah satu jawapan. Dah settle lah. Ini pula. Dekat sini tempat yang kedua ni. Macam mana? Cuba tengok gigi dia ni. Dia ada -1 dengan 8. Dengan 3 dan 4. Okey, bila tutup mulut ni ada -1, 8. Sini ada 4, sini ada 3. Okey, bila tutup mulut ni 4 akan jumpa dengan -1. Sini maksudnya
4 darab negatif 1 campur 3 ni darab Dengan 8. dengan 8. 3, 8. Dapatlah satu jawapan. Nampak tak? Okey tak macam tu? Okey. Cuba satu lagi. Kita cuba satu lagi mulut. Mulut yang terakhir ni. Okey. Ni 07 darab dengan 43 ni. Nak cari jawapan yang kat sini pula. Jawapan yang ketiga ni pula. Okey. Bila tutup, ni mulut dia kan. Mulut dia ni 07. Ini apa? 4, 3. Okey. Bila tutup, 4 akan jumpa kosong. 4 darab kosong campur. Campur 3 darab 7. Pandai. Macam tu. Okey, dapatlah 3 jawapan. Okey, apa jawapan kita tak selesai ni? Okey. So kita jawab ni. 4 darab 5, 20. 20 tolak 12. Berapa jawapan ni? 20 tolak 12, 8 kan? 8 kat sini. Okey, ni pula jawapan ni. 4 darab 1, negatif 4 darab negatif 1, negatif 4. Campur 24. Berapa ni? 24 tolak 4. Sini 20. Okey, yang ni pula. 4 darab 8, 32. Ini campur 21. 32 campur 21 apa? 53. 4 darab 8 apa ni? 4 darab 8. Salah adik ni. 4 darab kosong kan? Kita tengok mulut dia ni kan kosong ni. Ni sifar darab 4 ni kan sifar. Kosong salah. Sifar campur 21. Jawapan dia 21. So jawapan kita kat sini 21. Tulislah kemas-kemas. Tulis kemas-kemas. Jawapan dia 8, 20, 21. Boleh faham tak tu? Boleh. Cuba kita nak cuba jawab soalan B pula. Yang B ni pula. Jom kita buat sama-sama kaedah mulut buaya tadi. Mula-mula kita cek peringkat. Biasanya kalau soalan ni dibagi mesti dah peringkat tu dah okey kan. F darab G. Yang ni pula. F darab G. Tulis negatif 2, 7. Darab dengan G ni 4, 3. Peringkat dia berapa? Sebab kita nak tahu jawapan kita peringkat berapa kan. Ini berapa peringkat dia? 2 baris 1 lagi. Ni 4, 3 ni? 1 Kali 2. 1 darab 2. 1 dengan 2. Baik, sekarang ni 2 matrik ni boleh darab tak? Boleh darab tak ni? Boleh. Boleh sebab bilangan lajur dengan bilangan baris dia sama kan? Okey, jawapan kita nanti peringkat dia berapa? Jawapan kita peringkat kita ialah 2 kali 2. Ni jawapan kita nanti. Okey, maknanya kita kena sediakan tempat 2 baris, 2 lajur. Kita kena ada 4 jawapan nanti. Okey, kita ada 4 jawapan. Satu kat sini, satu sini, satu sini, satu sini. Mesti ada 4 jawapan. Okey, kita gunakan teknik mulut buaya kita. Macam mana mula-mula nak buat? Kita letak dalam kotak. Matriks pertama letak dekat bawah. Matriks kedua letak dekat atas. Okey, cuba jauhkan sikit lah. Negatif 2 darab 4. Sabar. Jangan excited tu. Dan nampak dah kan? 4, sini 3 sikit. Okey. Mula-mula mulut yang pertama. Mana nak? Ni. Ini dengan ni kan? Ada satu je gigi dia. Kat situ ada satu. Tak adalah nombor lain. Ada 4 dengan negatif 2 je. Bila darab ni jumpa ni saja. Jadi ini 4 darab negatif 2. Okey. Mulut yang kedua pula. Mana nak pilih? Nak pilih yang mana? Negatif 2. 3 dengan 2 pun boleh juga sini sini. Mulut yang ni ada apa? Ada 3 dengan negatif 2. Bila darab dapat apa? 3 darab negatif 2. Okey? Lagi mulut ada 2 mulut lagi ni. 4 dengan 7. Ada 4, gigi 1, 7. Kat situ. Di sini apa? 4. 4 darab 7. Okey, kat sini apa katnya? 3 darab 7. 3 darab 7. Okey, kita dapat 4 jawapan ni. So, jawapan kita tulis kat sini sama dengan, 4 darab negatif 2, negatif 8. 7 darab 4, 28. Ni, yang ni? Negatif 6, 21. Cukup lah. Tu dah jawapan dia. Senang tak? Senang cikgu. Okey.
Baik, kita buat C pula. Biar kita ulang banyak kali pun tak apa. Okey, C pula. G darab dengan F. G darab dengan F. G kita 4, 3. F kita -2, 7. Mula-mula kena buat apa? Langkah pertama. Kena check. Baris dengan laju. Ya, kena check peringkat dia dulu. Ini apa? 1 Dan dan 2. 2. Satu baris, 2 laju. Ada satu baris, ada satu baris, 2 laju. Okey. Ini 2 baris, 1 laju. Betul? Betul. Okey. Lepas tu buat apa? Check. Tengok Darab yang tengah ni. 5. Ni tengah ni sama kan? Ni Sama. sama. Apa? Bilangan laju matrik pertama G dengan bilangan baris matrik F sama. Okey, jawapan kita nanti peringkat dia berapa? Jawapan kita nanti peringkat dia berapa? 1 darab Darab 1. 1. Maknanya kita kena sediakan satu baris, satu laju. Akan ada satu jawapan dekat sini. Satu je jawapan dekat sini. Okey, ada satu je jawapan. Okey. So, kita buat mulut buaya tu. Okey, kita buat kotak. Tak buat kotak pun tak apa. Tapi cikgu nak tunjukkan je. Okey, matrik pertama ni letak sini. 4, 3. Okey, matrik kedua ni letak memanjang. Kalau memanjang jangan melintangkan dia sebab dia matrik laju. Okey. Baik. Buat mulut buaya tu. Mulut buaya dia macam ni. Macam ni. Negatif Jawapan 2. kita. Okey. Darab Lagi. 4. Pandai lagi. Negatif 2 darab 3. Bukan. Eh. Okey, ni gigi dia. Ini gigi dia. Okey, 7 bila darab tutup -2 darab 4. Lepas tu campur 3. 7 darab 3. Betul. 7 darab 3. Dapatlah. Jawapan ni berapa ni? -8 campur 21. Berapa kelas? Berapa? Berapa jawapan ni matrik ni? 13. 13 kan? Semua betul tak? 13. So jawapan dia satu je lah. Satu je kan ni kan? Satu tempat je ni. Macam tu lah. Itulah caranya nak darab dua matriks. Kalau kamu tengok balik yang mula-mula tadi, macam tu cara dia sebenarnya. Tapi kalau kita tak ada teknik tu mungkin kita akan lost sikit lah. Kena fahamkan betul. Okay. Contoh 18 pula. Sekarang dia bagi L kuasa 2. L kuasa 2. Apa maksud L kuasa 2? Maksudnya apa? L darab double dengan L. dia darab 2 kali. Okey, L darab L. Ambil matriks L ni. L kuasa 2 maksudnya LL ataupun darab L 2 kali. Ni matriks L. -4, 0, 2, 1. Darab lagi sekali -4, 0, 2, 1. Okey. Bagi jawapan terus. Boleh tak? Tak boleh. Mari kita buat step by step. Cuba biar lambat asal selamat. Okey, peringkat dia 2 dan 2. Peringkat yang ni 2 dan 2. Okey. Maksudnya dia boleh darab dan jawapan kita ialah 2, peringkatnya ialah 2 darab 2. Ni dah boleh darab. Jawapan kita 2 darab 2. Maknanya kita kena sediakan tempat, 2 baris, 2 laju. Akan ada berapa jawapan kat situ kelas? Berapa jawapan kena ada kat situ? 4. 4. 1, situ 2, 3, 4. Akan ada 4 jawapan. Okey. Cikgu nak pakai mulut buaya tu. Okey. Cikgu nak pakai mulut buaya tu. -4, 2, 0, 1. Satu matrik. Yang pertama. Matrik yang ni letak atas. Letak sini. -4, 0, 2, 1. Okey. Mulut yang pertama. Yang ni dengan ni. Berapa macam mana jalan kerja? Negatif 4. Jalan kerja. -4 darab -4. Ada 2 nombor sini kan? Ada 2 gigi, kamu kena campur lah. Dia kena campur. 0 darab dengan, campur dengan 0 darab dengan 2. Okey, itu gigi yang pertama untuk yang ni. Yang ni. Okay, yang kedua pula. Kena buat. Okay, yang ni mulut yang ni pula. Cikgu pilih mulut yang ni. Yang ni. Nak cari jawapan yang ni pula. Okay, macam mana jalan kerja dia? 2 Darab -4. darab -4. Lagi? Campur? 1 darab 2.
Pandai pun. Boleh pun. Okey. Sekarang ni, tengok gigi nombor 3 pula. Nak cari yang ni, jawapan ni. Okay. Mulut ni, kat sini. Ni gigi dia. Ini pun gigi dia. Okey, dia tutup ni macam mana nak kira? -4 darab kosong. Campur. Kosong darab 1. Pandai. Okey, boleh tu. Dah boleh dalam ni. Okey, satu lagi. Ni, kat sini pula. Mulut yang ni pula. Ni gigi dia. Ini pun gigi dia. Macam mana? Apa darab 2 apa? darab Campur. 2 darab 1. 1 darab 1. Okey, selesaikan lah. Selesaikan ni, apa jawapan ni? Kita nak pilih jawapan. Selesaikan. Cikgu padam lah. Tak sangat pula. Mana pergi ni? Okey, kamu selesaikan? Cuba selesaikan apa jawapan? Padam. Tak sangat. Apa jawapan? Kat sini. Sama dengan jawapan pertama ni. -4 dan 16. -4, 16. 16 campur kosong, sini 16. Okey, dah dapat dah satu jawapan. Satu lagi. Yang belakang ni. Yang belakang macam ni. Yang ni. Ini dapat apa? -8 campur 2. Betul? Betul -6 Okey, ni pula. Dapat apa? Kira. Dapat kosong. Dapat kosong. Yang satu lagi? Kosong 1. Kosong 1. Ni kan kosong kan? 2 darab kosong kosong campur 1 1. So inilah jawapan dia. Okay. Macam tu. Kalau itu teknik lah kalau nak ingat, mudah ingat. Kita buat yang B pula. B, K, L kuasa 2. K, L kuasa. Apa maksud K, L kuasa 2? Kita nak kena buat K, L darab L. Gitu. Kita dah dapat L kuasa 2 kan? Kita dah dapat L kuasa 2 daripada A tadi. Apa jawapan A tadi? 16 -6 kosong 1 ni kita dah dapat daripada L kuasa 2. Jadi tak payahlah kamu darab 3 kali. Cuma darabkan matriks K tu dengan jawapan A tadi. So tak payah buat KLL. Kita terus ambil jawapan K. Okey, soalan K ni boleh bagi. 3 -1 4, 2 5 -2. Darab dengan L kuasa 2, jawapan yang pertama tadi yang ni. Okay, letak sebelah. 16 -6 kosong 1. Okey. Mula-mula kita cek peringkat sebab kita nak tahu jawapan nanti peringkat berapa. Ini berapa peringkat dia? Berapa kelas? 3 baris, 2 lajur kan? 3 baris, 2 lajur. Yang kedua ni? 2 baris, 2 lajur. 2 baris, 2 lajur. 2 baris, 2 lajur. Betul? Okey, lepas tu tengok yang tengah ni. Okey, sama. Kalau dah sama boleh darab. Jawapan kita nanti kita akan dapat 3 darab 2. Maknanya 3 baris, 2 lajur. Banyak ni jawapan kena cari. Tapi tak apa, kita takkan loss kalau kita guna mulut buaya tu, insyaAllah. Ada 6 jawapan sini. 6 tempat. Okey, pakai. Masukkan dalam kotak kita sebelum kita. Okey. Bawah ni letak 3, 2, -1, 5, 4, -2. Okey, lepas tu yang atas ni sama juga. Kita letak 16, kosong, -6, 1. Okey. Mulut yang pertama. Yang ni dengan ni. Sini apa dapat? Okey, darab. 16. Cuba darab. Sini 16 kali 3. berapa? 16 darab berapa? 3. Darab berapa? 16 darab 3. Campur? Kosong darab 2. Okey. Letter 1. Okey, mulut yang seterusnya. Mana-manalah suka hati kamu nak pilih mana ni. Ni pula. Mulut gigi ni dengan gigi yang ni. Okey, berapa jawapan sini? 6 darab 2. Negatif Darab 6 3. tak? Negatif 6 tak? 6. 6 ke negatif 6? -6.
darab 3 campur dengan 1 darab 2. dapat? Okey. Lagi. Gigi yang ni pula. Gigi yang ni pula. Ni mulut yang ni pula. Mulut ni. Sini berapa? 16 darab negatif 1. Campur. 0 darab 5. Okey. Anis ni Anis. Anis? Anis ada tak Anis? Mana Anis? Anis ada tak kat sini? Tak masuk Anis sini. Okey, kita cuba orang lain Dia tak? tu. Fizi. Amirul Hafizi. Wana ni siapa? Wana. Okey. Wana dah hantar mesej kat cikgu. Okay, Wana. Ya cikgu. Bagi cikgu jalan kerja kat sini. Ni. Jalan kerja ni. Mulut yang ni. Negatif 6. Mulut yang ni dengan ni. Okey. Negatif 6. 6 darab negatif 1. Okey, lagi. Campur. 1 darab 5. Okey, bagus. Okey. Mulut ini pula. Okey, semua orang buat. Amirul Fizi. Amirul. Ya saya. Okey, darab ni Amirul. 16 darab Apa 4. jawapan? Boleh pun. Satu campur? Campur 0 darab negatif 2. Alhamdulillah. Okey, Amirul, selesaikan ni satu lagi. Negatif 6 darab 4. Lagi? Campur 1 darab negatif 2. Okey, dah selesai. Dah dapat 6 nombor tu. Tulislah jawapan kat sini nanti. Okey, selesaikan. Ni berapa ni? 16 darab 3 ni 48. 48 campur kosong. Sini dah 48. Okey. Ni negatif 18 campur 2. Hutang RM18 baru bayar RM2. Hutang lagi RM16. Okey, negatif 16 campur kosong. Ini memang dah hutang lah RM16. Betul tak ni kita kira ni? Betul Cuba. Kalau silap nanti bagi tahu cikgu ni. Negatif 6 darab negatif 1 6. 6 campur 5. Kamu ada RM6 tambah lagi RM5. Pas. Okay, 16 darab 4 64. Cekap sikit ya. Kamu kena laju sikit mendarab. Ni kosong lah apa-apa nombor darab kosong. 64. Satu lagi. Negatif 24 campur 2. Hutang RM24 baru bayar RM2. Ada hutang lagi 22. Betul tak? Betul tak cikgu kira ni? Oh sini negatif 2 kan? Mirror sini tadi ada negatif 2. Kalau negatif 2 sini tolak 2 lagi. Kamu hutang RM24, hutang lagi RM2. Hutang RM24. So ni jawapan akhir. Okay? Macam tu lah. Kita buat yang C. Habiskan contoh je dulu. Nak memantapkan je L kuasa 3. L kuasa 3 maksudnya L darab L kuasa 2 pun cukup lah kan? Ambil jawapan L ni tadi, L kuasa 2 darab dengan satu lagi L. Jadi L kita yang pertama, negatif 4, 0, 2, 1. Okay, L kuasa 2 ni dapat jawapan yang pertama tadi, kita dapat 16, negatif 6, 0, 1. Okay, cek peringkat dulu. Peringkat ni 2 dan 2. Peringkat yang kedua 2 dan 2. Okay, peringkat ni sama tak? Sama kan? Bilangan lajur matriks L dengan bilangan baris matriks L2 ialah sama. Kalau sama, kita boleh darabkan dan jawapan kita nanti ialah 2 kali 2. Maksudnya kita ada 2 baris, 2 lajur dan kita kena cari 4 jawapan kat sini. Okay. Dengan menggunakan teknik yang kita tahu, kalau ada teknik lain kamu boleh share dengan kawan-kawan juga. Okay, cikgu letak matriks yang pertama ni dekat sini. Negatif 4, 2, 0, 1. Okay, matriks yang kedua ni letakkan dekat atas. Kat mulut atas lah ni Dia punya mulut atas tu sebenarnya. Okay, 0, 1. Darab. Kamu darab. Darab yang mulut yang pertama ialah 16 darab negatif 4 campur 0 darab 2. Okay. Mulut yang kedua, ini pula. Mulut yang kedua, negatif 6, 1 dengan negatif 4, 2 ni. Okay, kat sini, negatif 6 darab negatif 4 campur 1 darab 2. 1 darab 2. Betul Betul ni gigi dia. Ni gigi dia. Okay. Lama-lama laju lah ni. Okay, lepas tu mulut yang ni pula. Ni gigi dia. Ni pun gigi dia. Okay, yang ni 16 darab 0
campur 1 darab sifar. Okey, lagi satu mulut, lagi satu jawapan. Kat mana sini? Ha, berapa ni? 0 darab negatif 6 campur 1 darab 1. Settle lah. So, bagilah jawapan akhir. Jawapan akhir dia mesti ada 4 jawapan. Jawapan pertama, kedua, ketiga, keempat. Macam tu. Ni berapa ni? Kamu kena kira lah ni. 16 darab 4 ni 48 lagi. Dan negatif. Ada negatif kan dia tadi? Negatif 64 campur kosong ni, kosong ni, kosong. So sini negatif 64. Negatif 64, negatif 6 darab negatif 4, 24. 24 campur 2 lagi. Betul kena negatif 6. Betul kita darab negatif 6 dengan 4 ni. Betul ke ni kelas? Ni. Betul. Betul cikgu. Betul? Betul. Ini negatif 6 darab negatif 4 campur 2. Apa jawapan ni? 26 Okey. Okay, ni pula, ni kosong lah kawan. Ni sifar Sifar darab apa-apa nombor pun sifar. Ni sifar campur sifar pun sifar. Ni pun sifar campur 1 ni 1. So this is the answer. Right? Itulah caranya kalau kita nak mendarab matriks. Okay, jangan confuse. Kalau bagi banyak, satu baris tu ada 3 nombor pun kamu campur je 3 nombor lepas didarabkan dengan nombor yang sepadan. Okey. Sekarang dia pusing pula soalan. Suruh cari, dia ada 2 matriks yang kita darab, minta kita hitung nilai X dan nilai Y. Okay. Baik, ini matriks, apa-apa pun kita semak dulu peringkat. Ini matriks 1 darab 2. Ini matriks 2 darab 2. Okay. Jadi 2 matriks ni memang boleh didarabkan sebab sama, yang tengah ni sama. Dan jawapan kita yang ujung ni. Yang ujung ni akan bagi jawapan kita 1 darab 2. Betul lah ni kan? 1 baris, 2 lajur. Okey. Maknanya sekarang ni kalau kamu buat mulut buaya tu, kalau kita buat mulut buaya tu, bawah ni 6x negatif 5. Yang atas ni 2, 1, 3, 4. Okey. Cuba kita cari dulu ungkapan dia tu. Mulut yang pertama ni, kalau darab ialah 2 darab dengan 6x. Betul. 2 darab dengan 6x. Padam. Betul. Campur? 1 Campur darab apa? negatif 5. Campur 1 darab negatif 5. Okey, ni ungkapan yang pertama. Okey, mulut yang kedua pula. Mulut yang kedua ni pula. 3 darab 6x. 3 darab 6x campur 4 darab 4 darab Negatif 5. 4 darab negatif 5. Maknanya nombor ni sekarang ni dia dah bagi jawapan. Dia bagi yang tempat pertama ni 7, tempat yang kedua ni 1 tolak Y. Maknanya tempat pertama ni jawapan dia 7. Okey, kita buat semula kat sini. 2 darab dengan 6x campur 1 darab dengan negatif 5. Ini sama dengan 7. Satu lagi jawapan belah kiri ni. Okey, 3 darab dengan 6x campur 4 darab negatif 5 dapat 1 tolak Y. Sama dengan unsur yang kedua ni, jawapan yang kedua. Ini dah algebra. Ini bukan masalah matrik lagi ni. Ini masalah kita menyelesaikan algebra kita. Ini akan dapat 12x. 1 darab negatif 5 sama dengan 7. Okey. Ini 12x. Ini positif darab negatif. Kita akan dapat tolak 5 sama dengan 7. Lepas tu, ini main pindah-pindah lah ni kan. Pindahkan dulu nombor. 12x sama dengan 7 campur 5. 12x sama dengan 12. X berapa kelas? 12 darab 12. 12 darab 12? Apa maksud 12x? Apa maksud 12x? 12 darab x. Bila darab, bila pindah, kita akan jadi bahagi. 12 bahagi 12. So jawapan dia x sama dengan? 1. 1. Okay, kita nak selesaikan y pula. Tapi dekat sini ada juga x. Jadi kita gantikan x yang kita dah dapat tadi dengan 1. Okay, 3 darab 6x ni dapat apa? Kita selesai macam ni. 18x campur dengan negatif 20 sama dengan 1 tolak y. Okey, x kita ni kita ganti siap-siap dengan 1. Ganti tempat x ni dengan 1 ni. Okey.
Tolak 20, ini negatif darab positif, dapat negatif sama dengan 1 tolak Y. Okey, selesai ni dulu. 18 darab 1, 18. 18 tolak 20 tinggal negatif 2. Okey, 18 darab 1, 18. 18 tolak 20 negatif 2 sama dengan 1 tolak Y. Okey, cikgu nakkan Y ni positif, cikgu pindahkan Y tu ke kiri. Ni negatif ni pindahkan ke kiri, nombor negatif ni bawa ke kanan. Jadi Y sama dengan 1 campur 2, jawapan Y sama dengan 3. Macam tu. Ni kalau dia pusing-pusing soalan draft pendaraban. Dan yang terakhir untuk hari ni, katalah kita aplikasikan kita punya ilmu pendaraban dua matriks tadi dengan kes ataupun unit saham yang dibeli oleh Khairil dan Mahmud ni. Baik, Khairil beli saham A dan saham B berapa unit ni lah. Okay. Diberi harga seunit saham A dan seunit saham B semasa pembelian ialah RM1.50 dan 82 sen. Hitung jumlah pelaburan Khairil dan jumlah pelaburan Mahmud. Baik, kita boleh tulis unit saham ni yang dibeli dalam bentuk matriks. 5,000, 2,000, 4,000 dan 6,000. Okey. Lepas tu kita boleh darabkan ini. Kalau ni matriks apa yang kita nak bentukkan dia? Kita kena buat bentuk matriks. Matriks apa tadi? Macam kes kipas tadi. Matriks laju. Okey, matriks laju maknanya kamu kena letakkan dia dalam bentuk RM1.50 dan 82 sen. Letak darabkan RM1.50 ni dengan 82 sen. Okey, darablah. Darab dua matriks ni. Langkah pertama apa nak buat? Semak peringkat. 2, 1. Okey, peringkat sama. Baris bilangan laju matrik 1 dengan bilangan baris matrik kedua sama. Jawapan kita nanti ialah 2 darab 1. Maknanya kena ada 2 baris. 2 baris 1 laju. 2 baris. Betul lah kan? 2 kali 1, 2 dengan 1, 2 baris 1 laju. Betul lah, 2 baris 1 laju. Jawapan kita akan ada 2 kat sini. 1 kat sini 1. Lepas tu darab. Buat darab macam tadi tu. Buat darab mulut buaya tu. Okey, darab. 5,000, 4,000, 5,000, 4,000. Cik sikit. Ni turun ke bawah. 2,000. Ni 5,000 tadi. Okay, ni 6,000. Kan tak nampak tak? Okay, lepas tu RM1.50 dengan 82 sen. Satu unit saham yang dibeli. Okay, mulut yang pertama. Mulut yang pertama ni darab ni. Sini akan dapat. Dalam kerja dia kamu boleh buat macam ni tau. RM1.50 darab dengan 5,000 campur 82 sen darab 4,000. Ini tempat yang pertama ni. Okay, tempat yang kedua pula. Tempat yang kedua ni, mulut yang kedua ni macam ni. Okay, kita buat jalan kerja terus lah. RM1.50 darab dengan 2,000 campur 82 sen darab dengan 6,000. Okay. Dapatlah satu jawapan kat sini. Okay, kalau ikut ni kamu tekan kalkulator. Okay, kira-kira semua. 5,000 kita ikutlah jawapannya. 10780 dengan 7920. Jadi kita boleh jawab dalam bentuk ayat juga bahawa jumlah pelaburan Khairil ialah RM10,780 dan jumlah pelaburan Mahmud ialah RM7,920. Itu pesan tentang pendaraban dua matriks. Okey, boleh faham tak? Boleh, cikgu. Ada soalan? Jelas ke tidak? Yang datang pagi ni lah, yang ada pagi. Jelas. Jelas? Jelas, cikgu. Cikgu nak tanya. Boleh? Yang RM RM1.50 dengan RM 82 sen tu kan, memang kena buat matrik laju ke? Kalau buat yang sebaris tu memang tak sama yang jawapan. Bagus soalan tu. Kalau cikgu buat ini kalau kita pakai yang macam tu kan, kan peringkat ni 2 kali 2 kan. Kalau kamu buat matriks baris,
RM1.50, RM1.50 dengan 82 sen. Kalau kamu buat matrik baris, matrik baris tu akan jadi peringkat dia berapa? 1/2 kan? Betul? 1 baris, 2 laju kan? Okey, sekarang ni kalau 2/2 dengan 1/2 boleh darab tak? Tak boleh. Dia tak boleh darab. Bila tak boleh darab, tak boleh proceed lah. Peringkat ni bilangan laju matrik pertama dengan bilangan baris matrik kedua tak sama. Dia kena bilangan tu sama baru kita boleh darab. Kalau tak gigi tak jumpa sebenarnya. Kalau tak gigi tu tak akan bertemu dengan dua-dua. Maksudnya macam rongak lah kan. Tahu rongak? Okay. Ada satu je kat sini, lepas tu tapi sini ada dua. Mana boleh kan? Yang ni nak jumpa dengan siapa? Yang ni nanti nak jumpa dengan siapa? Macam tu. Bagus Nisa, Oh. tanya. Ya, cikgu. Okay.